Alhamdulillah, pertama selamanya kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh mereka yang mengikut jejak langkah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan seluruh saf pimpinan madrasah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita dah masuk tahun baru, tahun 1445, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teruskan tetapkan kita di atas jalan Allah yang sebenar sehinggalah di penghujung masa kita ataupun sehinggalah di penghujung masa dunia. Antara dua tu lah, sama ada kita mati dulu ataupun dunia kiamat dulu. Antara dua benda tu. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala jaga pelihara iman kita daripada digugat dan dirosakkan oleh fitnah-fitnah yang akan membunuh iman di akhir zaman. Baik, pagi ini kita seperti biasa kita sambung perbincangan kita dalam 10 asas akidah yang dipetik ataupun dicabut daripada kitab Imam Al-Ghazali Arba'in fi Usuluddin, 40 asas bagi agama. 10 asas akidah ni memang awal-awal kita bincang ni dia memang agak membosankan dan mengantuk dan memeningkan kepala sikit. Sebab dia bincang teknikal dan juga kita banyak pakai akal. Bukan kita nak utamakan akal, tidak. Tapi kita nak bagi tahu bagaimana akal yang sihat dia akan memandu kepada mengesa dan mengagungkan Allah Ta'ala. Kalau akal orang itu sihat, dia akan nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, yang kita bincang sebelum ini, asas-asas yang penting dalam akidah. Yang pertama sekali, iaitu asas berkaitan dengan zat Allah Ta'ala. Wajib untuk kita mengenal dan mengimani. Maksud dia meyakini tentang asas Allah Ta'ala ini wujud pada zatnya yang tersendiri. Asas inilah yang menjadi masalah baru-baru ni. Padahal kita dah sebut banyak kali dah. Sebelum ni kuliah-kuliah lain kita dah sebut dah. Yang agak viral seminggu ni, kisah apa dia? Ajaran Shihab. Tahu Shihab kan? C-H, lepas tu hak dia macam eja hak yang apa nama, yang Avenger tu kan, S-U-L-K, hak. Si hak dia buat satu produk benda, takkan jual air lah, macam-macam benda lah. Dan dia juga mengajarkan kepada masyarakat, dia punya pengikut-pengikut dia tentang konsep Allah dan konsep Muhammad. Sebab itulah lahir banyak video. Semalam baru saya dapat akses tentang yang 5 berkeluarga tu, yang cakap seorang-seorang tu. Anak cakap, kemudian sambung ayah dia cakap, mak dia cakap, kemudian akak dia cakap. Cerita tentang sebenarnya Allah ini ialah nama bagi jawatan yang dipegang ataupun yang disandang oleh Muhammad. Jadi sebenarnya Muhammad ni lah Allahnya. Allah ni bukannya ada benda yang wujud. Sebenarnya kita kata baru ada ke tidak, zaman dulu lagi dah ada. Sebab itu Imam Ghazali buat asas konsep ni. Jadi bila kita mengabaikan, kita tak nak belajar, kita nak faham Allah dengan akal kita semata-mata, maka lahirlah fahaman-fahaman yang sesat. Samalah di setapak konsep ajaran saya tak ingat yang dulu. Sama je konsep dia, ajaran sesat. Cikgu Norban sama juga, Cikgu Norban di Kelantan. Semua bawa ajaran yang sama. Apa dia? Allah ni jawatan yang menempel ataupun yang disandang oleh Muhammad. Yang sebenarnya Muhammad itulah Allah ni. Allah ni tak ada. Allah ni tidak berjirim, tidak berjasad, tidak berjisim. Maka mana ada benda yang tidak berjirim? Ini dia benda yang wujud. Dia mesti benda yang menempel. Macam kita kata Perdana Menteri. Siapa pernah tengok Perdana Menteri? Yang kita tengok tu bukan Perdana Menteri. Kita tengok tu Anwar Ibrahim. Kalau sebelum tu Muhyiddin. Itu orang.
Perdana Menteri, siapa pernah tengok Perdana Menteri? Tidak, Perdana Menteri itu jawatan yang diletakkan kepada orang. Tu yang dicakap tentang Allah. Siapa pernah tengok Allah? Tak pernah kan? Allah Ta'ala ni tidak berjirim, tidak berjasad. Maksud dia, Allah Ta'ala ni dia cuma satu nama yang menempel pada makhluknya. Maka tu fahaman. Yang masalah dia, ada ramai yang percaya. Pengikut Sihak ni bukan sikit-sikit, ramai. Dan orangnya semua boleh fikir sendiri. Kita tengok apa kita rasa betul ke orang ni kan. Muka macam JK surau je kan. Muka pakcik ni kan. Muka baik, muka soleh belaka. Tapi boleh terpengaruh dengan ajaran ni. Sebab apa? Sebab tidak ada mempelajari asas yang baik. Maka sebab itu bila kita sebut tentang asas-asas ni, kita nampak, alah, takkanlah tak tahu Allah Ta'ala ni yang maha agung, yang maha hebat, yang hidup ni dengan yang hidupnya tidak ada permulaan. Tu tahu, belajar dah hafal dah. Tapi kita kena pastikan fahaman ni kita boleh sematkan kepada anak-anak ataupun generasi kita. Sebab ada budak ataupun ada orang yang mak ayah dia tak ajarkan kepada anak tentang Allah. Itu bila tanya kepada anak-anak, siapa ciptakan kita? Allah. Siapa ciptakan Allah? Lalu dia menjawab, Allah ini jadi dengan sendiri Ustaz. Tiba-tiba dia jadi. Jadi bila masa Allah Ta'ala jadi? Allah Ta'ala tidak jadi dengan sendiri. Allah Ta'ala wujudnya tidak ada permulaan. Itu bahasa dia yang kita kena yakini. Kalau kita terjadi dengan sendiri, maksudnya pernah satu masa Allah Ta'ala ini berada pada keadaan tidak ada, tidak wujud. Tiba-tiba Allah Ta'ala wujud dengan sendiri. Itu jadi dengan sendiri. Maka benda ni yang kena semat dalam hati. Sebab itu asas yang pertama kita bincang konsep Allah wujud dengan zat dia ataupun dengan dirinya sendiri, tak menempel pada mana-mana. Wujud dengan zat. Cuma zat Allah macam mana? Zat Allah yang teragung kita tak faham. Zat Allah Ta'ala ni yang kita boleh tahu apa dia? Yang tu kita listkan ciri dia. Yang pertama, zat Allah Ta'ala ini tunggal. Satu, tidak ada dua, tidak ada tiga. Wajib meyakini zat Allah Ta'ala itu tunggal. Kemudian zat Allah Ta'ala ini tidak ada permulaan. Sedia ada. Tidak ada permulaan bagi Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala sebelum ciptakan makhluk? Tak usah fikirlah. Bukan masuk syurga pun kita dengan fikir benda tu. Tu bukan satu benda yang menjadi kewajipan untuk kita fikir. Kemudian Allah Ta'ala ini, zat Allah Ta'ala ini tidak binasa. Kemudian zat Allah Ta'ala ini berdiri dengan sendirinya. Kemudian zat Allah Ta'ala ini tidak menyamai makhluk. Itu asas pada zat Allah Ta'ala. Kemudian masuklah kita asas yang kedua, iaitu untuk memberi penegasan. Tadi kita nak menetapkan, menegaskan zat Allah Ta'ala itu Esa, Allah Ta'ala itu wujud dengan zat dia, tidaklah hanya sekadar nama. Kemudian asas yang kedua yang kita bincang adalah untuk memberi penekanan ataupun penegasan yang lebih kuat, iaitu penegasan dalam konteks kita, dia mesti ada penafian. Penafian tu adalah untuk menegaskan lagi. Macam kita guna konsep la ilaha illallah. Kita kata huwallah, dia adalah Allah. Itu penegasan. Tetapi bila kita kata la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, itu penegasan kita panggil berganda, lebih kuat lagi. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah Ta'ala. Itu penegasan yang berganda. Maka Imam Ghazali bawa satu konsep taqdis. Taqdis ialah kita kena membersihkan ataupun menyucikan Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak pada zat Allah Ta'ala. Tadi dah kemahiran tadi. Allah Ta'ala itu Esa, itu dah sebahagian daripada penafian juga sebenarnya. Tapi dia nak bagi detail lagi. So kita pun bincanglah pada pertemuan lepas ni, ulang kaji je 5 minit. Biasa dalam kelas ada ulang kaji kan 5 minit kan. Ingat tak sekolah-sekolah tu? Allah Ta'ala itu yang pertama sekali, zat Allah Ta'ala, bila kita sebut Allah tak menyamai makhluk. Kalau ikut kepada para sahabat, bila Allah Ta'ala cakap Allah itu tidak menyamai makhluk, sahabat faham dah. Faham belaka dah. Sebab apa? Sebab sahabat ni waktu awal-awal dulu Nabi Muhammad, Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad surah Qul huwallahu ahad. Kemudian turun surah Sabbihisma rabbikal a'la, maha suci Allah yang maha tertinggi. Kita panggil apa? Menyucikan Allah, meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dah faham dah konsep berkaitan dengan penyucian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka mereka dah tak fikir dah Allah Ta'ala ni, kalau Allah Maha Tinggi, tinggi tu kat mana kat langit berapa? Langit Arash tu, duduk dekat Arash ke? Siapa lagi besar, Allah ke Arash? Sahabat tak fikir, sahabat tak tanya. Sebab apa? Sebab mereka punya akidah clear, faham. Faham maksud dia apa? Faham maksud dia, Allah Ta'ala ni bukanlah sama dengan Arash. Arash tu makhluk, Allah Ta'ala ni bukan makhluk. So Allah Ta'ala tu tidaklah berada pada ruang makhluk tu. Kan kalau kita kata ni Arash kan, ataupun kita kata ni semua makhluk, dalam ni lah ada Arash, dalam ni lah ada langit pertama, kedua, ketiga, sampailah itulah duduk kita bumi dan sebagainya. So Allah Ta'ala tak ada kaitan dengan keadaan makhluk tu. So tidaklah Allah Ta'ala itu masuk, duduk dekat langit pertama, kemudian lompat masuk langit ketiga, kemudian turun pula ke dunia. Tak ada. Sebab apa? Sebab itu ruang makhluk. Allah Ta'ala dah sebut dah, laisa kamislihi syai'. Bila Allah Ta'ala sebut tidaklah Allah itu menyamai sesuatu pun makhluk, maka mereka dah tahu Allah Ta'ala itu tak ada kaitan. Jadi mereka tak cerita detail. Tapi bila Islam makin berkembang, bila kita sebut tentang Allah Ta'ala itu meninggi di atas Arash, maka ramai pula yang bertanya. Macam kita lah kan, bila kita cerita dekat orang biasa kan, orang biasa, kita cerita sekali sebut dah tahu dah. Tapi bila cerita pada anak-anak tanya pula, Ustaz, ni benda ya? Ni apa ya? Kita kena cerita detail pula. Jadi bila cerita detail, kita kena detailkan lebih lagi tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama-ulama pun bantu untuk mendetailkan. Sebab apa nak detail benda ni? Al-Quran tak sebut pun Allah Taala tidak berjisim, Allah Taala tidak berjauhar. Dan Al-Quran pun tak sebut pun istilah jauhar, jisim, jirim, arad. Kenapa Al-Quran tak sebut? Sebab generasi awal mudah faham. Yang masalah generasi belakang ni, dia perlukan pendetailan untuk jadi mudah faham. Jadi bukanlah kita kata Al-Quran ni turun hanya untuk golongan-golongan bangsa Arab saja, tidak. Tapi kita nak beritahu bahawa pendetailan ini kerana berlakunya silap faham. Sebab itulah adanya pendetailan. Baik, sebelum ni kita bincang bahawa Allah Ta'ala, konsep yang pertama, faham dulu asas kepada makhluk. Mestilah makhluk itu dia bersumberkan kepada jauhar, jisim dengan arad. Ini kita bincang sebelum ni. Ada 3 benda nama yang disebut oleh ulama, ataupun sebenarnya dia ada bahasa lain, nanti kita akan sebutlah. Baik, jauhar dan juga jisim ni dia benda yang sama. Dia adalah fizikal. Senang kita kata fizik lah, fizikal. Jisim ni apa? Jisim ni adalah fizikal. Ataupun bahasa moden dia, ataupun bahasa yang biasa kita guna sekolah-sekolah dulu, jirim. Jirim dengan jisim benda yang sama, benda yang berfizikal. Kalau tanah dia ada jirim dia, jirim tanah tu. Kalau kayu, jirim kayu. Jadi dia benda-benda yang berfizikal. Apa beza jauhar dengan jisim? Jauhar ni benda yang kecil. Disusun jauhar tersebut, bila dah nampak bentuk, kita panggil itu adalah jisim. Jadi kalau kita belah jisim tu, katakanlah kita ambil kita punya kayu kan, kita belah sampailah kita jumpa satu benda yang tak boleh dia belah langsung, sekecil atom. Nak tengok pun kena tengok guna mikroskop yang power lah, sekecil atom. Maka kita tahu inilah jauhar. Senang katalah, jauhar ni sebenarnya terbahagi pada 2, jauhar firik dengan jauhar yang boleh berpisah. Tapi nak bagi mudah faham, gitulah. Adanya yang kecil membentuk yang besar. Jadi kita faham makhluknya begitu. Jadi kalau kita faham makhluk itu berjauhar yang membentuk jisim, maka kita dah tahu makhluk sifatnya begitu. Kita kata, oh, zat Allah Ta'ala ni bukanlah begitu. Tak boleh kita nak bayang zat Allah Ta'ala ni seperti seorang lelaki bermuka, bertangan, berkaki. Itu benda yang kena nafikan. Ataupun jauhar yang dalam perbincangan ulama, jauhar yang bukan fizikal, tetapi jauhar yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar, ataupun kita sebut jauhar latif, jauhar yang halus pun disebut sebagai jauhar.
Walaupun kita tak boleh tengok, tak boleh belah, tak boleh bahagi. Apa contoh dia? Contoh dia macam roh. Roh ni dia bukan fizikal, tapi dia termasuk dengan jauhar. Unsur-unsur jauhar, unsur makhluk. Kemudian malaikat tak serupa macam fizikal manusia. Malaikat dia boleh besar, boleh kecil. Dia tidak terpakai dengan ruang fizikal kita. Maknanya kalau malaikat nak lalu, dia tak payah nak buka pintu. Kita kena buka pintu sebab apa? Sebab kita jisim. Jadi malaikat ni dia jauhar latif, jauhar yang halus. So Allah begitu tak? Tak. Sebab apa? Sebab malaikat ni kan makhluk. Maka Allah laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala ni tidak sama dengan satu makhluk pun. Maka bila kita kenal unsur-unsur yang ada pada makhluk, maka kita terus nafikan Allah Ta'ala bukan begini. Habis tu macam mana Allah Ta'ala? Allah Ta'ala memiliki zat yang lebih agung daripada makhluk yang kita pun tak tahu macam mana. Itu asas akidah dia. Jadi kalau kita kata kenapa lah pergi mengaji kitab Jawi, mengaji kitab sifat 20, duk cerita tentang jauhar, jisim, kita duk pening kepala. Sebab nak bagi tahu kepada kita ni makhluk. Jadi jangan kita bayang sedikit pun Allah Ta'ala ni macam ni. Itu asas dia. Sebab itu Imam Ghazali dia buat satu tajuk taqdis. Dia cerita dulu benda-benda yang berkaitan makhluk, kemudian kita kena taqdiskan, sucikan benda ni daripada Allah Ta'ala. So faham kan dekat situ. Baik. Kemudian bila kita faham konsep Allah Ta'ala itu tidak berjisim, jisim ni kita faham ya, berjisim ni maknanya tidak serupa dengan unsur-unsur makhluk seperti cahaya, tanah, air dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni juga tidak menempati tempat. Baru-baru ni pun ada isu juga kan, isu saja kita kan. Orang duk bergaduh, saya pun pening kepala kan. Sepatutnya kita buat benda lain lah, banyak lagi benda yang kita tak selesai. Nak bina negara, nak bina masyarakat yang saling sayang menyayang, tu benda-benda yang lebih penting. Sibuk nak bergaduh benda-benda yang tak memberikan manfaat yang besar untuk umat. Ada orang duk berbalah berkaitan dengan Allah Ta'ala ini di langit. 26 hari bulan ni, hari ni 23. 26 dia tukar dah tarikh bulan Ogos. Dia nak buat satu debat berkaitan dengan hadis jariyah. Buat di Perlis. Biasalah Perlis kan, dia suka buat benda gini. Bincang benda-benda gini. Hadis jariyah. Seorang kata Allah Ta'ala itu di langit sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dalam hadis sebut Allah di langit. Ada seorang lagi kata tak boleh kata Allah di langit kerana dia akan membawa maksud literal, orang akan faham Allah Ta'ala tu dekat atas sana. Jadi mana satu betul? Dua-dua pendapat tu betul ya. Maksud dia, Imam Ghazali dah bagi tahu dah dalam kitab yang kita baca, Allah Ta'ala itu beristiwa ataupun mustawa. Beristiwa ni maknanya berkedudukan di arash seperti mana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beristiwa di arash ataupun di atas arash. Dalam terjemahan secara direktnya begitu. Maka bila sebut tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ada yang kata, Imam Ghazali kata Allah Ta'ala berfirman dengan apa yang telah difirmankan. Kita janganlah ubah. Cuma barulah datang taqdis. Apa maksud taqdis? Taqdis kita kena sucikan. Iman dulu bahawa Allah Ta'ala beristiwa di atas arash sesuai dengan firmannya. Itu pendapat generasi salaf. Kemudian kena datangkan taqdis untuk kita mengelakkan syubhat. Apa syubhat? Syubhat ni perkara-perkara yang boleh meragukan kita ataupun mendatangkan perkara-perkara yang tak layak bagi Allah. Maka kena datangkan taqdis. Maksud taqdis apa dia? Maksud dia jangan kamu bayangkan ini arash, kemudian Allah Ta'ala duduk seperti mana kita duduk atas bumi. Tak. Kena taqdiskan Allah Ta'ala itu tidak bersentuhan dengan makhluk. Tak boleh kita kata Allah ni Allah bersentuhan dengan makhluk. Ataupun tak bersentuhan pun duduk atas. Kita duduk bayang Allah Ta'ala ni duduk atas macam ni. Itu kita panggil, kita telah meletakkan Allah Ta'ala ni sama macam makhluk yang memiliki makhluk. Habis tu kita nak buat macam mana? Kita kata Allah Ta'ala ni maha agung.
melepasi ataupun mengatasi segala makhluk. Tu yang dimaksudkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala ni maha agung lebih daripada arash. Allah Ta'ala saja cerita tentang arash. Soalan yang pertama kita tanyalah kan, siapa dia yang pernah ataupun yang biasa tengok arash Allah Ta'ala? Kok dia malam-malam dia tengok, ni yang macam arash Allah Ta'ala ni. Tak, kalau kita tengok tu mungkin satelit ataupun tengok bintang je lah, bukan arash. Tak ada siapa pun boleh tengok arash. Jadi kenapa Allah Ta'ala cipta arash tapi manusia tak boleh tengok arash? Kenapa? Dan Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang kehebatan arash. Allah Ta'ala saja ciptakan arash, manusia tak boleh pun tengok arash, tapi Allah Ta'ala cerita tentang betapa besarnya arash ini berbanding dengan kamu, supaya dalam hati kita tersemat bahawa besarnya kerajaan Allah Ta'ala melebihi apa-apa kerajaan yang ada. Supaya dalam hati kita ni subur rasa kebesaran pada Allah Ta'ala. Dengan ada rasa kebesaran pada Allah Ta'ala, rasalah takut kita pada Allah untuk kita buat dosa. Rasalah semangat untuk kita buat amalan soleh. Sebab apa? Allah yang memiliki arash. Maka Allah buat arash bukan untuk jadi tempat tinggal Allah. Allah buat arash untuk menggambarkan kehebatan dan kebesaran, keagungan, pentadbiran Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala ciptakan arash. Sama macam kita fikir, kenapa Allah Ta'ala cipta berbilion-bilion sampai kan tak boleh nak kira malaikat. Kita tak boleh tengok malaikat. Dan Allah Ta'ala ada ciptakan malaikat. Kan kita baca dalam kisah Isra' dan Mi'raj, ada malaikat yang diciptakan kerja dia tawaf je. Kan dekat dengan apa? Dekat dengan atas, dekat dengan langit tu dia ada satu seperti Kaabah juga, malaikat tawaf kat situ. Direkodkan dalam hadis 70,000 akan masuk setiap hari. Dan bukan 10,000 masuk, kemudian 70,000 masuk, 70,000 keluar, kemudian 70,000 yang semalam masuk lagi, tak. Kalau 70,000 tu masuk, kemudian kalau 70,000 tu keluar, dia dah tak masuk dah sampai bila-bila. Akan masuk yang baru 70,000, 70,000, 70,000, 70,000. Betapa banyaknya. Setiap hari berganti 70,000 malaikat masuk bertawaf. Dan setiap yang masuk tu dia takkan masuk dah. Maknanya sentiasa yang masuk tu adalah malaikat tim 70,000 yang baru. Soalan kita, kenapa Allah Ta'ala cipta malaikat kerja tawaf je? Jawapan dia, Allah Ta'ala saja nak cerita kehebatan Allah Ta'ala supaya kita ni tak bangga, tak sombong. Maka bukanlah Allah Ta'ala cipta malaikat ni untuk bantu kerja Allah. Tidak sama sekali. Maka samalah bila kita faham tentang konsep begitu, kenapa Allah Ta'ala ciptakan arash Allah Ta'ala bukanlah untuk tempat Allah duduk macam kita bina rumah, kita duduk dalam rumah. Tidak. Maka bila kita sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, nak cerita kepada kita betapa hebatnya Allah Ta'ala yang memiliki arash yang maha agung, supaya kita tidak rasa sombong pada Allah Ta'ala. Maka takdis di sini nak ajak pada kita supaya kita tidak meletakkan Allah Ta'ala itu pada makhluk. Jadi bila sebut tentang macam mana Allah Ta'ala ni duduk di langit mana ya, langit satu ke langit dua ke, maka kita sebut Allah Ta'ala tu Allah, arash tu makhluk, langit tu makhluk. Maka Allah Ta'ala dia tidak menempel pada makhluk, dia tidak bertempat pada makhluk tu yang ada disebut tentang Allah tidak bertempat. Benda ni yang jadi silap faham. Yang pengikut yang kata Muhammad itu Allah, dia kata kan Allah tidak bertempat. Nampak dia punya pemahaman, dia mengaji tak habis kan, dia mengaji sampai bab asas yang pertama, lepas tu balik rumah dia buat fahaman dia. Allah itu tidak bertempat. Maka Allah tidak bertempat, Allah tidak berjirim, Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat fizikal macam kita, adanya kanan, ada kiri, apa bentuk. Maksud dia Allah ni tidaklah wujud. Sebab dia faham kat situ. Jadi yang kita maksud Allah tidak bertempat, maknanya Allah Ta'ala tidak menempatkan dirinya dekat ruang makhluk. Sebab Allah Ta'ala tidak berhajat kepada ruang yang ada pada makhluk, sama ada langit ataupun bumi. Baik. Itu yang kita kena sucikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis tu nak bayang macam mana? Tak usah bayang. Kita kena letakkan keagungan Allah itu yang maha hebat. Baik. Kemudian Allah Ta'ala itu tidak terikat dengan batasan masa. Barulah kita masuk. Tadi ulang kaji. Sebab banyaknya
kecelaruan yang berlaku. Dan siapa-siapa yang nak follow perdebatan di antara hujah berkaitan dengan Allah fis sama ataupun Allah di langit, itu nanti boleh nak tengok video bulan Ogos nanti, saya tak ingat 19 Ogos ke bila entah, ada orang berdebat. Kalau agak-agak tak faham, tak usah tengok lah. Benda tu benda yang kalau tak faham dia jadi tak berfaedah lah. Kalau faham jadi benda yang berfaedah. Terpulang lah nak tengok ke tidak. Baik, Allah tidak terikat dengan batas masa. Baik, apa yang dimasukkan dengan batas masa? Masa ni sebenarnya Allah Ta'ala ciptakan. Macam mana Allah Ta'ala ciptakan masa? Masa ni kita rasa berjalan disebabkan adanya peredaran bumi, kemudian adanya peredaran matahari, maka terjadilah masa. Allah Ta'ala ni dia tidak bermasa. Maknanya kalau kita tanya berapa umur Allah Ta'ala, berapa usia Tuhan, Allah Ta'ala tidak ada kaitan dengan masa. Maknanya tidaklah Allah Ta'ala itu berubah. Okey, Allah Ta'ala ni dah 1000 tahun, dah 1,000,000 tahun. Tak. Allah Ta'ala tidak ada kaitan dengan masa. Jadi sebab itu bila kita masuk syurga, antara perkara yang Allah Ta'ala sebut apa dia? Khalidina fiha abada. Dia akan kekal di dalam syurga itu abada, buat selama-lamanya. Kita pun fikir macam mana hidup selama-lamanya. Maksud dia Allah Ta'ala padamkan masa. Itu maksud khalidina fiha abada. Waktu dekat dalam syurga, masa tu dah tak ada dah. Jadi macam mana nak bagi faham kepada orang manusia? Allah Ta'ala guna perkataan tidak ada batas masa. Maknanya masa tu tak ada sebenarnya. Dekat akhirat masa tu dari sudut maknanya tidak ada masa. Itu maksud dia. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada tua, tidak ada muda, kekal. Begitulah Allah Ta'ala tidak dibatasi dengan masa. Jadi sebab itu bila Allah tidak dibatasi dengan masa, maka masa Allah Ta'ala. Jadi masa kita ini kita tak boleh kaitkan dengan Allah Ta'ala. Ada orang duk bertanya, dia bertanyakan, kan Allah Ta'ala turun tu nanti kita bincang sekejap lagi. Kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni pada Lailatul Qadar Allah Ta'ala turun ke langit dunia ataupun turun ke dunia bersama dengan para malaikat dia. Habis tu kalau kita Lailatul Qadar sekarang, waktu kita malam dekat Mekah apa tu belum malam lagi, macam mana? Ataupun kita kata baru ni isu apa dia berkaitan dengan Arafah kan. Kita punya Arafah lewat. Kemudian Mekah punya Arafah awal. Itu sebab ijtihad kan. Jadi macam mana waktu mustajab doa ni kita nak ikut mana? Kalau kita memerangkap Allah dengan masa kita akan kata, uish, Allah Ta'ala ni turun sekarang ni Mekah tengah Arafah. Kita kena tahu bahawa sekarang Allah Ta'ala turun dekat dunia sekarang ni. Tidak. Masa kita dengan masa Allah, kita tak boleh nak samakan. Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa. Seperti mana Allah Ta'ala boleh berikan kita rezeki serentak, begitulah Allah Ta'ala boleh datang kepada setiap daripada kita dalam keadaan serentak. Itu konsep masa bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ada masa yang sama macam kita. Jadi bila kita sebut dekat Malaysia Lailatul Qadar, ya, itu waktu tu lah. Kalau dekat tempat lain tempat tu. Jadi Allah Ta'ala ni bukanlah buat tua, okey kat Malaysia dah habis Lailatul Qadar, jom kita pergi Lailatul Qadar sini pula. Tidak. Jadi masa di sisi Allah Ta'ala tu adalah berdasarkan kepada ketuhanan Allah Ta'ala. Dia tak sama macam masa kita. Jadi Allah Ta'ala tidak dibatasi dengan batasan masa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, kewujudan Allah sekarang adalah sama sebagaimana kewujudannya yang terdahulu. Kalau kita faham dari sudut masa kita, makna dia Allah Ta'ala ni tidak ada perubahan langsung. Sama je kewujudan dia, tidak ada perubahan sedikit pun. Baik. Dan sesungguhnya nak cerita tentang sifat pula. Tadi cerita tentang keadaan zat sekarang ni. Dan sesungguhnya dia dengan sifat-sifatnya adalah berbeza dengan sifat-sifat makhluknya. Sifat-sifat yang ada pada Allah Ta'ala itu berbeza dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Apa contoh dia? Contoh dia bila kita sebut Allah yang mendengar. Itu sifat Allah yang mendengar. Kita pun ada sifat mendengar. Jadi sifat mendengar kita itu tidak sama dengan sifat mendengar Allah Ta'ala. Allah mendengar dalam keadaan yang apa saja.
Contoh, Allah mendengar bisikan hati. Allah mendengar suara orang yang tidak bersuara. Semua benda Allah Ta'ala dengar. Berbeza dengan makhluk, makhluk terikat mendengar itu mestilah dengan pergerakan bunyi suara. Kalau tidak ada pergerakan bunyi suara, kita tak boleh dengar. Macam kita kan, kita ini sebenarnya kita kena tahu ruang kita ni sebenarnya ruang ni mungkinlah ada ruang kosong. Kalaulah ruang kita ni dipenuhi dengan gelombang-gelombang yang lain, kita nak cakap dengan orang depan pun tak boleh cakap. Contoh apa dia? Contoh biasa kita tengok apa, orang mesin gerudi kan, bunyi bising kan. So kawasan tu dah dipenuhi dengan ruang bunyi mesin tersebut. Contoh bila kita cakap dengan orang depan tak dengar dah. Tu yang sampai menjerit-jerit tu kan. Kau nak pergi mana? Sebab apa? Sebab ruang tu dah dihalang, gelombang suara tu tak sampai. Jadi Allah Ta'ala ni tak memerlukan kepada gelombang seperti mana gelombang manusia memerlukan gelombang untuk mendengar. Maka kita mensucikan, mentakdiskan, atau kau kena faham konsep takdis. Mentakdiskan sifat-sifat yang ada pada makhluk itu tidaklah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang ada pada makhluk dia. Dan apa yang ada pada sifat Allah Ta'ala itu tidaklah sama ataupun berbeza dengan sifat yang ada pada makhluk. Baik. Kemudian tidak ada zat sepertinya melainkan dia sahaja, dan tidak ada yang selainnya zat sepertinya. Inilah yang disebut oleh Al-Quran, laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu pun zat yang menyamai Allah dalam bentuk tadilah, dalam bentuk unsur tadi. Sebagai contoh, unsur kita ialah tanah, malaikat cahaya, roh angin, apa lagi? Jin api. Ada tak makhluk yang mempunyai unsur seperti mana unsur Allah Ta'ala? Tak ada. Ini yang menjadi kekeliruan bagi setengah ahli falsafah dan juga agama-agama yang terpengaruh dengan falsafah. Mereka kata zat Allah Ta'ala itu dia ada limpahan. Bila zat Allah Ta'ala itu dia melimpah, maka menjadi satu makhluk yang baru. Maka kita tak pakai konsep tu. Ini konsep ahli falsafah. Dia kata daripada limpahan Allah Ta'ala itulah jadinya alam ini, jadinya bumi, jadinya langit, daripada sebahagian limpahan zat Allah Ta'ala. Maka kita kata tak, itu unsur yang berbeza. Tidak ada yang menyamai Allah, dan Allah Ta'ala tidak akan menyamai makhluk dia. Kena faham konsep tu. Maka kita menafikan adanya konsep-konsep sebegitu. Baik. Dan sesungguhnya Maha suci Allah daripada perubahan dan perpindahan. Allah Ta'ala itu kita kena sucikan Allah daripada perubahan. Tidaklah berubah daripada baby jadi remaja, jadi tua. Tidak, Allah Ta'ala tidak terkaitan dengan masa, dan zat Allah Ta'ala itu tidak menerima perubahan. Itu yang kita kena faham. Dan tidak berpindah-pindah. Ni yang kita sebut tu kan, kita baca dalam hadis Allah turun ke langit dunia. Bila tanya sebahagian daripada orang, apa maksud Allah Ta'ala turun ke langit dunia? Turun, tak apalah, Nabi sebut turun lah. Bagi salafus salih ataupun ulama di kalangan salaf, mereka faham turun tu dengan makna turun ialah turun, tetapi tidak menetapkan turun itu dengan makna literal yang kita faham turun. Maka kita boleh isbatkan, kita boleh tetapkan Allah Ta'ala turun lah. Boleh. Tapi kena datang apa dia? Kena datang takdis. Kena ada takdis. Kalau tidak, nanti dia akan jadi celaru umat. Bila kita sebut turun, akal yang biasa dia akan faham, oh Allah Ta'ala ni ke atas. Oh Allah Ta'ala turun je, lalu langit ke-7, lalu langit ke-6. Nampak, oh turun dekat langit dunia. Bila turun kat langit dunia, kita pun tanya balik, mana lagi besar? Allah ke langit? Kan soalan kita. Allah ke bumi lagi besar? Mana lagi besar? Jadi kalau kita khayal, kita duk bayang gitu, akhir sekali kita akan tergambar dalam akal kita, maka kita akan nampak, oh Allah Ta'ala ni dah masuk dalam ruang makhluk. Oh Allah Ta'ala boleh besar, boleh kecil. Bila boleh besar, boleh kecil, Allah Ta'ala boleh besar, boleh kecil, maka kita akan nampak Allah Ta'ala berlaku perubahan. Bila berlaku perubahan ni, samalah dengan makhluk.
Jadi zat Allah Ta'ala tu kita jangan bayang itu. Jangan kita bayang itu. Bila sebut tentang Allah Ta'ala itu bebas ataupun suci daripada perpindahan, Allah Ta'ala tidaklah turun seperti mana kita faham daripada langit turun ke bawah. Yang kita kena faham bahawa yang dimaksudkan dengan turunnya Allah pada 1/3 akhir malam itu dengan maksud Allah memberi tumpuan kepada mereka yang memenuhkan 1/3 hujung malam. Maknanya siapa yang beri tumpuan, Allah Ta'ala, siapa yang bangun pada 1/3 malam, Allah Ta'ala memberi tumpuan. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya. Tu kita panggil takwil. Takwil ni kita mendatangkan makna yang lain, bukan makna yang lain. Kita membawa makna, perkataan tersebut kepada makna yang lain yang tidak lari daripada konteks kebesaran dan juga kekuasaan Allah Ta'ala, supaya kita tidak memikirkan perkara yang tidak layak bagi Allah. Tu konsep takwil. Takwil ni bukan suka-suka hati boleh buat, dia kena ikut kepada pendapat ulama. Baik. Jadi apa salah takwil? Takwil pada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kekeliruan itu mesti kita buat ataupun boleh dibenarkan dalam agama. Contoh kita takwilkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa maksud Allah beristawa ataupun Allah istiwa dekat arasy? Maksudnya Allah mentadbir manusia. Itu maksud Allah istiwa. Boleh tak kita takwil begitu? Boleh. Sebab apa? Sebab konteks ayatnya betul. Allah Ta'ala mentadbir kita, tak ada salah pun. Yang salah bagi takwilnya adalah mentakwilkan ayat-ayat yang sudah jelas. Itu benda yang salah, yang dibuat oleh Syiah. Contohnya disebut apa berkaitan dengan takwilan disebut bahawa macam-macam lah, saya tak ingatlah, berkaitan dengan ayat ni diturunkan menunjukkan kepada Sayyidina Ali ni adalah sebagai seorang yang mulia. Kita tengok balik. Itu takwilan yang jelas, tapi dia duk bawa mengarut benda-benda takwil ataupun benda-benda yang mendatangkan kekeliruan kepada orang. Jadi itu takwilan yang sesat. Okey. Jadi perpindahan ini dalam erti kata Allah menurunkan rahmat, itu takwilan. Dan Allah Ta'ala memberi tumpuan yang lebih kepada kita. Tu maksud Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Bukanlah Allah Ta'ala berpindah ataupun bergerak-gerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey. Sebab ada rupanya ulama-ulama ataupun orang terdahulu, bila dia kata Allah ini di langit ataupun Allah itu meninggi di atas langit, kalau cukup sekadar tu selesai, tak ada masalah, kita boleh faham, kita boleh hurai lagi. Yang dimaksudkan meninggi di atas langit itu ialah Allah Ta'ala yang tidak ada keterikatan langsung dengan makhluk Allah yang maha tinggi ataupun yang maha agung berbanding dengan makhluk. Kalau kat situ selesai. Tapi dia pula yang beri detail. Kita bagi detail untuk mensucikan Allah. Dia memberi detail untuk menegaskan Allah Ta'ala itu tinggi-tinggilah. Seperti mana kita naik ke bukit, maksud dia orang yang berada di bukit tu lebih dekat dengan Allah berbanding orang yang berada di bawah bukit. Yang tu dah jadi masalah teruk lah. Seolah-olah Allah Ta'ala berada pada arah tu jadi masalah. Jadi kata Imam Al-Ghazali dekat sini bahawa mereka yang berada di langit tidaklah menjadi lebih dekat dari sudut fizikalnya dengan Allah berbanding dengan mereka yang berada di bumi. Maksudnya kalau kita duduk dekat langit, kemudian katakanlah kan, kita panjat langit yang kedua contoh kan, kita duduk dekat langit, kemudian seorang lagi duduk dekat bumi. Soalan dia, siapa yang lagi dekat dengan Allah Ta'ala? Kalau kita jawab yang duduk dekat langit kedua lah lagi dekat dengan Allah. Maksud dia Allah Ta'ala tu kita dah mengarahkan Allah Ta'ala tu ke atas. Jadi Allah Ta'ala itu tidak berarah dalam pandangan kita. Cukup kita meninggikan Allah daripada makhluk. Tak usah kita nak mendetailkan Allah Ta'ala itu. Kalau kita duduk di langit, maksudnya kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Tidak. Sebab kalau kita letakkan arah begitu, maksudnya Allah Ta'ala itu dia ada arah yang kita boleh nampak. Ataupun yang boleh kita setkan, letakkan. Jadi sebab itu kata Imam Al-Ghazali dan juga ulama-ulama kita bahawa tidaklah seseorang yang berada di atas itu kedudukan ataupun jaraknya lebih tinggi dengan Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni tidak masuk dalam ruang jarak seperti mana makhluk dia. Baik.
Kemudian Maha Suci Allah Ta'ala segala daripada perkara-perkara yang baharu. Maksudnya daripada perkara-perkara yang boleh berubah-ubah. Sifat-sifat yang mendatang, yang merupakan sifat bagi makhluk. Maksudnya tidaklah Allah Ta'ala itu ada sifat-sifat seperti mana makhluk. Bahkan dia sentiasa bersifat dengan sifat keagungannya dan terpelihara daripada segala sifat kekurangan. Kita kena letakkan sifat Allah ini yang maha agung. Cukuplah, tak usah fikir. Kalau kita fikir macam mana Allah Ta'ala ni boleh mendengar, kita kata Allah Ta'ala itu mendengar dengan sifatnya yang agung, dan dia tidaklah seperti mana kita, yang kita ni mendengar dalam keadaan yang terbatas. Itu benda yang kita kena letakkan kepada Allah Ta'ala. Itu yang dimaksudkan kita kena sucikan, takdiskan Allah daripada kekurangan. Macam kita, kekurangan kita apa dia? Kekurangan kita tak boleh dengar apa yang orang dekat Masjid Salahuddin cakap sekarang. Itu kita punya keterbatasan. Dan pada sifat kesempurnaannya tidak memerlukan kepada sebarang pertambahan. Kita perlukan pada pertambahan. Kan budak kecil, dia punya view pada asalnya tak kuat. Kemudian makin besar makin kuat, makin besar makin kuat. Itu pertambahan. Jadi Allah Ta'ala tidaklah makin dengar, kemudian makin dengar, kemudian makin kuat dengar. Tidak. Allah Ta'ala itu maha agung yang tidak memerlukan kepada pertambahan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu sudah maha sempurna. Tidak ada perlu pada pertambahan. Dan sesungguhnya zatnya dapat diketahui kewujudannya dengan akal. Apa maksud zatnya dapat diketahui kewujudannya dengan akal? Akal, kalau kita fikir secara asas ataupun secara sihat, kita akan dapat akal ini dapat sampai kepada satu kesimpulan, mustahil Allah yang maha agung ini tidak wujud. Akal ni kalau kita fikir balik, mustahil Allah ini tidak wujud. Itu kita panggil kewujudan Allah boleh difahami dengan akal. Tetapi zat Allah Ta'ala ni kita takkan boleh tahu tanpa dengan wahyu. Wahyu je boleh cerita Allah Ta'ala ni Esa boleh sebenarnya capai dengan akal. Tapi Allah Ta'ala ni laisa kamislihi syai'. Itu semua benda-benda yang didatangkan dengan wahyu. Qudrah, iradat, ilmun, hayyun. Perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ni semuanya diketahui dengan wahyu. Adapun kewujudan Allah Ta'ala, akal ni dia tidak boleh menerima akan ketidakadaan Allah Ta'ala. Maksud dia apa? Maksud dia, kalau kita fikir balik berdasarkan kepada akal yang sihat, kejadian alam yang sangat teratur ini mustahil tidak ada pencipta. Iaitu kita panggil akal. Akal yang betul-betul sihat, dia akan dapat merasakan bahawa, bukan merasakan, dapat meyakini akan kewujudannya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma akal ini dapat merasai kewujudan Allah, kemudian wahyu sempurnakan. Wahyu sempurnakan macam mana? Bagi tahu itulah Allah yang kamu duk fikir tentang adanya pencipta, itulah Allah. Sebab ada ahli falsafah, dia dapat jumpa tentang kewujudan pencipta, tapi dia tak dapat kehala. Itu adalah Allah. Sebab apa? Sebab dia fikir je, fikir, dia kata alam ni mesti dijadi oleh satu pencipta yang hebat. Pencipta ni pula mestilah bersifat yang esa. Kalau ada satu lagi pencipta, mesti pencipta tu akan bergaduh. Kalau pencipta tu bergaduh, mestilah alam ni tak terjadi. Maka dia dapat fikir, benda tu dapat fikir. Tapi sah tak akidah dia? Belum sah. Sebab apa? Sebab dia tak ambil wahyu untuk menegaskan akidah dia. Sebab akidah mesti didasari dengan wahyu dan dikuatkan dengan akal. Itu konsep akidah. Bukan kita benarkan dengan akal kemudian tambah dengan wahyu, tidak. Jadi yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali ni bukanlah mendahulukan akal, tapi nak bagi tahu akal yang sihat dia akan dapat menguatkan wahyu bahawa Allah itu wujud, Allah itu esa. Kalau kita pergi kepada akal yang sihat, kita akan dapat menguatkan lagi apa yang disebut oleh Rasulullah dalam Al-Quran. Baik, habiskan perenggan ni sikit lagi. Zatnya akan dilihat. Okey, yang last sekali, dah cerita dah semua dia. Habis tu macam mana Allah Ta'ala ni? Kalau kamu nak tahu, Imam Ghazali kata zatnya nanti kamu akan lihat dengan penglihatan kamu, dan ia merupakan nikmatnya
nikmat daripadanya dan belas ihsan terhadap golongan hamba-hambanya yang baik ketika berada di alam akhirat. Maksud dia, kalau kita fikir macam mana ya zat Allah Ta'ala, sabar, kita nafikan saja Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk. Nak tengok macam mana real Allah Ta'ala nanti, tunggu dekat akhirat. Di syurga kita akan lihat Allah Ta'ala. Jadi atas dunia Allah Ta'ala suruh kita beriman dengan Allah, yakin dengan Allah, takut dengan kehebatan, takut dengan azab Allah, beribadat semata-mata mencintai Allah. Dekat akhirat nanti kamu tengoklah macam mana zat Allah Ta'ala. Jadi sebab apa Imam Ghazali masukkan dekat sini? Sebab ada orang Mu'tazilah, orang Islam juga, Mu'tazilah, dia menafikan bahawa Allah Ta'ala ini tidak boleh dilihat dekat akhirat. Sebab apa? Sebab kalau Allah Ta'ala boleh lihat, maksud dia Allah Ta'ala ni berjisim, duduk bawa benda tu balik. Allah Ta'ala ni berjisim, Allah Ta'ala ni berjirim. Maksudnya kalau kita boleh lihat, maksud dia kita boleh melihat satu benda yang berjisim. Habis pening kepala. Jadi yang kita sebut apa dia? Kita tak boleh nak bayang Allah Ta'ala dekat dunia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak beri keupayaan akal kita dan mata kita untuk melihat Allah di dunia. Dekat akhirat nanti Allah Ta'ala akan berikan keupayaan akal, Allah Ta'ala akan berikan keupayaan mata yang baru, yang tak sama dengan dunia, dan kita boleh faham bagaimana zat Allah Ta'ala dekat akhirat nanti. Allah Ta'ala akan upgrade kita punya akal kita dekat akhirat. Seperti mana jasad, tubuh badan kita, kita tak bawa jasad ni. Macam kita kan, kita akan ada jasad yang baru. Jasad yang disebut dalam hadis, ahli syurga dia akan masuk dengan badan seperti mana badan Nabi Adam AS. Tinggi kita semua. Kita tak bawa jasad dia. Seperti itu jugalah kemampuan akal kita. Akal kita nanti Allah Ta'ala akan upgrade, kita boleh faham, kita boleh tengok Allah Ta'ala. Macam mana? Tunggu je dekat syurga nanti. Yang penting kita jalankan tanggungjawab kita dan kita kena beriman. Kita akan melihat Allah di akhirat. Tak boleh kita menafikan. Sebab benda ni disebut jelas dalam Al-Quran. Kita akan melihat. Ahli syurga akan melihat Allah di akhirat nanti. Ahli neraka sampai bila tak boleh tengok Allah Ta'ala. Dan bagi menyempurnakan lagi nikmat Allah kepada hambanya di akhirat nanti, inilah dia nikmat dapat melihat Allah yang maha mulia. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala menzahirkan zat Allah Ta'ala di akhirat sebagai satu bentuk penghargaan kepada umatnya yang dulunya dia betul-betul beriman, dia mensucikan Allah daripada sifat kekurangan, dia beramal dengan amalan soleh. Allah Ta'ala bayar dengan, inilah dia, kamu boleh tengok zat Allah Ta'ala. Dan melihat zat Allah Ta'ala ni satu bentuk kenikmatan. Dalam satu riwayat sebut, kita akan makan di syurga nanti, insya-Allah kan, semua masuk syurga. Kita akan makan di syurga nanti. Sifat syurga nanti, sekali makan kita akan rasa ni makanan yang tidak pernah kita rasa sedikit pun dekat dunia. Kenikmatan dia. Masuk suapan kali kedua, gandaan lebih daripada suapan yang pertama, lagi sedap. Masuk suapan ketiga, lagi sedap. Kemudian kita pun minum air. Bila minum air kita akan rasa seolah-olah kesedapan makanan tadi hilang. Sebab apa? Air tadi lagi sedap. Kemudian setiap benda kita makan sedap. Itu waktu mula-mula kita panggil permulaan ahli syurga, mula-mula dimasukkan dalam syurga. Kemudian saat kita merasai satu bentuk kesedapan nikmat di syurga, waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan zat Allah Taala kepada ahli syurga. Bila ahli syurga pandang kepada zat Allah Ta'ala, melihat kepada zat Allah Ta'ala, apa yang berlaku kepada ahli syurga? Ahli syurga merasakan hilang habis kesedapan yang dia makan tadi. Sebab apa? Sebab betapa nikmatnya memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lupa habis sedap tadi. Betapa seronoknya memandang pada Allah Ta'ala. Tapi kena masuk syurga Allah Ta'ala. Maka beriman bahawa kita akan melihat Allah Ta'ala itu satu perkara yang wajib. Cuma atas dunia ni memang Allah Ta'ala tak bagi gambaran tentang zat. Jadi tak usah fikir tentang zat Allah Ta'ala. Maka itulah dia bab berkaitan dengan taqdis, supaya kita tidak silap. Silap apa? Silap bayang, silap khayal, silap penjelasan. Kita duk bayang Allah di langit dan sebagainya, supaya kita tak ada sifat tersebut. Nanti barulah kita masuk kepada Allah yang maha berkuasa. Wallahu a'lam. Nanti kalau ada
yang kekeliruan berkaitan dengan asas 1 dan 2, berkaitan dengan zat dan juga taqdis kepada zat ataupun penyucian kepada zat, bolehlah nak tulis persoalan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.